Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Zhao Shanghao, Kali Vanakem. Apa khabar? Apa khabar orang Perlis? Apa khabar orang Kedah? Orang Penang, kok yang ada Langkawi, apa khabar orang Langkawi? Yop, dekat Perak apa khabar Yop? Di Selangor apa khabar? KL apa khabar? Putrajaya apa khabar? Melaka apa khabar? Johor apa khabar? Kelantan, Terengganu, Pahang apa khabar? Sabah, Sarawak apa khabar? Labuan apa khabar? Apa khabar orang Mempanih? Apa khabar orang Betikikir? Apa khabar orang Betasih? Apa khabar orang Jolobu? Apa khabar orang Negeri Sembilan Darul Khusus? Tuan-tuan dan puan-puan, sengaja saya raikan sahabat-sahabat kita yang ada di Negeri Sembilan kerana tetamu jemputan kita hari ini adalah datangnya daripada Negeri Sembilan dan semangat ke Negeri Sembilannya 99.999%, 1% daripada Liverpool. Ya tuan-tuan dan puan-puan Jadi sebelum kita pergi kepada yang bahagia ustaz kita, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Pertama sekali kepada Encik Aziz bin Yusof, Timbalan Ketua ICT Mampu, dan juga Puan Hanisul Jalis binti Mak Yusof, Presiden Persatuan Juruanalisis Sistem Perjasa kerana menyokong aktiviti kita pada pagi ini, dan juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam siaran langsung kita pada pagi ini, live kita pada pagi ini. Jadi yang mana yang ada, like, share, tag, love, subscribe supaya spektrum perkongsian ilmu kita pada pagi ini disebar luaskan. Yang mana yang ada, like, tuan-tuan dan puan-puan, Perjasa sebenarnya sebelum ini kalau kita tengok dalam YouTube Perjasa ataupun FB Perjasa banyak berkongsi tentang perkara-perkara tentang ICT, teknologi, keselamatan, sistem development dan sebagainya. Tapi Perjasa dah mula keluar daripada kepompongnya tuan-tuan dan puan-puan untuk seimbangkan antara konten berkaitan tentang ICT kepada konten yang berbentuk spiritual quotient, kepada bentuk motivasi diri dan sebagainya, dan juga kesihatan. Jadi subscribe YouTube Perjasa dan like FB Perjasa supaya sentiasa up to date dengan ataupun cakna dengan informasi-informasi terkini daripada Perjasa. Tuan-tuan dan puan, figura kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan, saya cukup teruja dengan figura kita pada pagi ini. Orang yang tuan-tuan dan puan cukup terkenal, cukup trending, cukup in dengan setiap strata masyarakat, halakah masyarakat daripada orang marhainnya sehinggalah kepada pucuk pimpinan negara. Dalam YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada, Maharaja Lawak pun ada. Radio jangan cakaplah, semua ada. Produk review pun ada. Saya pun beli kat tuan-tuan dan puan sebab terpengaruh dengan kita punya tetamu jemputan kita pada pagi ini. Pendek kata, semua tempat dia ada. Orang kata dari Liverpool nak ke Jemapuh Ustaz, singgah sekejap di Batu Kikir. Osah bosai nama susuk tubuh dalam mimpi terpanggil-panggil. Singgah sekejap kat Batu Kikir, ondak mencari Semilang Salai. Dalam mimpi terpanggil-panggil, depan mata lagi kan kita melambai. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Ustaz kat mana ni Ustaz? Background Ustaz tu asah lawai. Ini pejabat branch Liverpool ko yang kat New York ni Ustaz? Kat mana Ustaz? Saya di pejabat saya di Seremban. Oh, Senawang di hatiku, Somban di hatiku. Ustaz, ataupun lebih dikenali sebagai SD. Ustaz pesan dekat saya pagi tadi untuk manggil SD tuan-tuan dan puan-puan. Jadi SD ni sebenarnya nama Samsul Debat ni adalah kerana Tuan SD kita ni memang handal, jagoan, champion lah dalam bidang-bidang pidato ataupun bahas ni. Johan negeri, Johan kebangsaan dan macam-macam lagi. Jadi ketua hakim, ketua jurulatih dan juga presiden kepada Pertubuhan Adam. Hawa belum lagi. Adam yang baru Ustaz ya. Iaitu alumni Debat Malaysia. Dan ramai yang tak tahu, Ustaz kita ni juga pandai bermain takraw. Sekali dia gulung, saya dengar kat kampung tu kalau dia gulung kono badan lobam satu badan di BF. Dan juga Ustaz ni juga adalah jurusan undang-undang. Pernah menjadi pegawai pendakwa di Majlis Perbandaran Seremban dan juga pengarah undang-undang ataupun PU di MP Majlis Perbandaran Nilai daripada tahun 2004 sampailah 2018. Jangan buat main-main dengan Ustaz kita. Saya pernah jumpa Ustaz di Jabatan Perkhidmatan Awam Ustaz. Orang osah tinggi Ustaz, melangut cenia-cenia saya nak tengok Ustaz lah. Setinggi-tinggi orangnya tuan-tuan dan puan, tinggi juga kepribadiannya. Dalam jenaka, dalam humor dia berpesan, secara santai dia berdakwah. Untuk kita jadikan ingatan supaya kita tak tersilap arah. Memang mudah didekati.
Jadi Ustaz, orang kampung kita sebut, pagi ni Ustaz, tajuk work life and balance. Orang kampung kita sebutlah. Tapi orang kampung lain bahasanya lebih indah, lebih standard, iaitu keseimbangan di antara pekerjaan dan juga kehidupan. Untuk pusingan pemanas badan ni Ustaz, saya terus kepada Gear 5 lah. Saya ingin ambil kepada quote daripada Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, kera di rimba juga hidup, kata Buya Hamka. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi Ustaz, Buya Hamka cuba cakap kalau boleh kita seimbangkan antara hidup kita dan juga kerja. Jadi nak minta Ustaz cerakinkan dalam pusingan awal ni, kenapa kita perlu seimbangkan antara kehidupan dan juga kerja. Jadi Ustaz, tajuk dah diberi, soalan dah dibaca. Apa nak tinggal lagi, tauhkan Ustaz, mulakan bicara. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam mengikuti kuliah tentang work-life balance. Work-life balance yang mana satu perkara yang macam orang kata hampir mustahil lah kan nak berlaku. Tapi betul, susah. Kalau apa yang disebut oleh Irfan tadi, sebenarnya saya tentang apa yang Buya Hamka kata, tetapi sebenarnya dia ada macam-macam versi. Tapi yang paling ramai sebenarnya yang menyebut kerja kalau sekadar kerja, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Yang tu yang sebenarnya. Tukar Ustaz. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi kita kena bezakan hidup kita dengan babi dengan kera tu tadi. Maksud dia kan. Maksud dia nak beza tu macam mana? Bezanya tu yang Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Jadi kalau kita tengok manfaat ni, kita kena ikut peranan. Kita tengok Rock, kalau Stephen R. Covey dia kata cerita tentang peranan hidup kita. Kan? Peranan hidup kita ni sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang sebagai adik-beradik kan. Jadi sebagai majikan, sebagai pekerja, sebagai sebagai office mate kan. Jadi semua ni adalah tuntutan-tuntutan yang kita kena buat kan. Jadi nak kerja semua satu perkara, sampai kadang-kadang terlampau nak kerja semua, kita takut kita hilang semua. Itu sebab pentingnya tajuk hari ni work-life balance. Work-life balance ni adalah keadaan yang mana seseorang ni meraih keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan. Dengan cara salah satunya adalah membahagikan waktu antara urusan peribadi dan pekerjaan. Walaupun nampak dia hanya sebagai satu bentuk teori semata-mata, yang mana takkan boleh kita nak menyamakan kan, nak menyeimbangkan ni. Tetapi akhirnya boleh diseimbangkan, tapi bergantung kepada apa yang kita faham tentang maksud seimbang. Sebab bila kita sebut menyeimbangkan antara ni penting dilakukan kerana kalau kita terlampau tahu nak bekerja, boleh menyebabkan stres hingga menjadikan depression. Kan? Ramai orang yang lupa dengan kehidupan sebab terlalu banyak menghabiskan masa untuk bekerja. Sampai kan hari Sabtu pukul 10 pagi pun kerja lagi. Macam itulah kira kan. Agak-agak lah nak mengira orang ceramah kan. Fikir-fikir awal Sabtu orang nak rehat. Kan? Kau suruh kat orang macam mana contoh lah. Contoh. Contoh. Jadi mana kata kalau kita terlampau mengutamakan waktu bekerja daripada waktu yang lain, kalau terus dibiarkan begitu saja, keadaan ini boleh mengganggu kesihatan mental kita sehingga menyebabkan stres. Jadi supaya terhindar daripada masalah tersebut, itulah sebabnya Perjasa hari ini tuan-tuan buat program untuk bincangkan tentang work-life balance. Jadi apa itu work-life balance sebenarnya? Work-life balance adalah keadaan kat mana seseorang berjaya. Cerita dia work-life balance ni mesti kata kunci dia berjaya untuk meraih keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan peribadi dia. Kuncinya adalah dapat mengatur waktu dengan baik. Ketika berjaya meraihnya, hidup kita ni tak terbeban dan hanya berfokus pada kerjaan saja, tak. Tapi kerja pun dijaga, kehidupan yang pun jaga, dan barulah dia sebut bahagia.
Nak capai keadaan work life balance ni merupakan satu cita-cita. Hasrat kebanyakan orang. Tapi dapat tidak dalam tahu dia. Kan? Meningkatnya keperluan serta hebatnya persaingan kerja kadang-kadang memaksa seseorang tu bekerja keras demi mendapatkan hasil yang maksimum. Dia baru nak rehat. Abang ni, kita ni tak ada, kita tak bercuti ke? Cekadak banyak perempuan ni. Kan? Tapi bila kita kerja lebih, abang ni kerja ya, cubalah rehat juga. Menganak-anak, kau minta darah banyak, minta macam-macam. Tapi dan kerja kau marah. Itu masalah tu. Dah ambil cuti 2 minggu. Ambil cuti 2 minggu di rumah, nak mau mekak dah. Abang tak kerja kau? Ngangkat rumah lah. Kau itu suruh dia cuti. Abang cuti lama cuti. Cuti ke berhenti tengok mulut dah. Tengok mulut dah. Nampak tak? Susah. Jadi perkara ni berpunca daripada semakin mudahnya kita, bila kita ni dah tension, maka mudahlah kita ni diserang penyakit, kurangnya waktu untuk keluarga, bahkan duit yang dihasilkan tu habis macam tu saja sebab dia sakit demi nak menjawab stres yang kita rasakan. Memang tak banyak pilihan, terutamanya bekerja kat bandar-bandar besar. Kau duduk pula dengan perjasa kan, satu juru analisa sistem, sektor awam kan, macam tu kan. Kan memanglah kan, kita nak kerja tu sekarang, kerja pun kerja government kan, banyak mana-mana. Kau nak kaya kau jangan kerja government, kau berhenti kan. Memang kau takkan kaya, kau kerja lah tahu kan, sampai kau terbagi menyarap menyalam lah, tak rapek dah kau nak kaya dengan kerja ni. Tapi kena faham pula, betul kau tak boleh kaya Ustaz? Boleh, dengan satu syarat. Ambil definisi yang Nabi ajar kita tentang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu nak menuju pada work life balance tu. Jadi work life balance, satu keadaan kita dapat atur, dapat bahagi masa. Kita kerja. Ada masa pergi pasar malam. Jangan main-main. Pasar malam mustahak kat orang kerja government ni. Kan? Orang lelaki lah nak nampak anda pasar malam lah. Sampai pasar malam, kau nak apa? Cakap cik, pasar malam boleh lah kau macam tu. Cuba pasar raya kau buat macam tu. Pitam, kau jangan main-main. Jadi keadaan ni, dengan adanya work life balance ni akan membantu tak terjadi konflik antara kehidupan peribadi dengan kerja kita. Kebiasaannya, ia adalah satu keadaan yang mana seorang pekerja boleh mengatur waktu dan tenaga yang seimbang di antara kerja, keperluan peribadi, rekreasi, kehidupan berkeluarga. Maknanya dia bukan kerja dengan keluarga je tau. Keperluan peribadi, kan kita nak agak masa kita dengan kawan. Kita nak agak berekreasi. Kan? Kau tengok dalam tempoh PKP lockdown ni, ada yang berbasikal, ada yang jogging, dan tak kurang juga yang memilih sukan membadak katil-katil, ada ya. Tapi bukan tu ya kan, cerita kan sukan membadak tu kan sukan tu. Tapi tu pun satu keperluannya. Dia nak baring-baring kat katil dia, baring kat sofa sambil tengok kan cerita Korea back to back kan. Dan Korea lah, Tamil lah, tengoklah tak kisah. Tapi itu pun keperluan sebenarnya. Mana ada masa untuk diri kita. Jadi sebenarnya ramai tak perasan bila kita ada work life balance, kita barulah boleh jadi seorang yang produktif. Kerana apa yang kita rasakan cukup untuk meningkatkan kepuasan dalam diri kita. Nak buat kerja pun happy. Kau ni happy, senyum-senyum. Semalam kau tahu aku pergi mana? Nampak? Dia punya dia cerita. Aku pergi sini. Semalam aku kayu basikal daripada Samban sampai ke Mantin. Ikut lekas. Pusing ikut jalan lama. Ya ke? Jauh tu. Aku kan salah jauh tu. Jalan yang sama lah Siti Nurhaliza dengan Datuk K Kayu. Tu lah. Jadi lepas Datuk K Adan. Cik ayat kan. Jadi dia satu benda tu, dia sebenarnya untuk peribadi je. Kan? Dan kalau seseorang tu tak mempunyai work life balance yang baik, maka tingkat keberhasilannya pun boleh jadi merosot dan boleh merosakkan orang kata pencapaian kerja dia. Jadi secara umumnya ini disebabkan oleh apa? Tingginya tuntutan pekerjaan zaman sekarang. Jangan cakap kerja kerajaan sekarang, kerja kerajaan senang lah. Tak ada istilah senang tuan-tuan. Kerja kerajaan nampak macam tak banyak kerja, tapi tanggungjawabnya besar. Kerja swasta nampak kerja banyak, tapi tanggungjawabnya tak sebesar kerja government. Percaya cakap saya. Saya pernah jadi pengalaman, saya jadi pengarah undang berapa lama. Saya jaga puak kuasa 80 orang. Saya jaga pembantu takbir saya berapa ramai. Kan? Bailiff saya 10 orang. PA saya 2 orang, seorang India, seorang Melayu. Saya tahulah. Kan? Jadi apa-apa pun kita tahu, ragam memang tahu. Kerja kita ni tanggungjawab kita. Sikit dia salah, jangan keluar muka depan. Orang pun viral. Itu biasa. Jadi itu sebabnya disebabkan tuntutan ni, kita penting kena ada work life balance ni.
barulah akan buat kita lebih bahagia, kita kerja pun dengan seronok. Kan bagi generasi milenium sekarang ni, work life balance ni berkaitan dengan kemampuan kita memenuhi gaya hidup pula. Itu lain. Dulu kita nak seimbang kan, sekarang nak memenuhi gaya hidup. Kan? Apa barang kau naik kancil lagi, nampak? Jadi hal. Kancil, kereta kancil mana tak ada. Yang kau naik kancil lagi. Nampak? Paling tidak Azia, wah sama kau cik Sebab zaman dah berubah. Jadi makna kata nak memenuhi gaya hidup tu pun juga satu bentuk work life balance hari ni. Kan? Dia tak main. Aku pakai iPhone. No, kau kena sebut iPhone apa yang kau pakai. Kan? Sepatutnya kita tak boleh sebut ni iPhone ni. Sebab Irfan dia tak taja ceramah kita hari ni. Tapi tak apalah, sebut dia lah kan. Tapi partner kata, dalam bab tu iPhone ke, dia nak sebut iPhone 13 dia kata. iPhone 12 Max Pro. Jenama dia tu dia kena sebut. Dia bukan, wah iPhone sekarang. Tak, itu dulu. Sekarang Ustaz, tak. Ustaz iPhone apa Ustaz? Nampak tak? Itu sebabnya milenium sekarang ni, zaman sekarang ni, orang mencari karier yang dapat memenuhi gaya hidup dia. Kan? Jadi selain daripada itu, nak capai work-life balance, bagusnya work-life balance ni, dia akan ada faedah-faedah dan manfaat lain. Apa dia? Pertama, terhindar daripada pelbagai penyakit. Makna tu penting juga. Jadi bila dia bekerja bagus, dia punya gaya hidup ni, dia dah main medical card dah. Dia dah ada insurans. Jadi makna kata kalau dia sakit, dia pergi hospital tak main. Tapi klinik tepi jalan tu, memang tak ada klinik tengah jalan. Tahu sebelum kau jawab, baik aku cakap. Tapi maksudnya, dia dah ada dah pergi hospital swasta private. Dia kebahagiaan. Sebab apa? Kesihatan pun dah jadi penting. Sebab kebahagiaan akan menyebabkan seseorang lebih berfikiran positif dan optimis. Contohnya baru ni saya ceramah untuk grup nak bersara kan. Bukan semua orang yang sibuk nak berjalan, nak pergi sini. Tak. Semua concentrate, fokus kesihatan dia. Dia akan cek. Sebab dia tahu kalau dia sihat, apa benda nak buat pun boleh. 65% pentingkan tu. Hanya 35% yang sibuk nak belanja duit ke mana, nak apa semua. Tak. Yang kebanyakannya dia lebih fokus pada kesihatan. Kedua, manfaat yang terbaik bila ada work-life balance, kita akan dapat mempertingkatkan pencapaian kita dalam kerja kita. Kita mungkin diiktiraf menjadi pekerja terbaik, kita senang naik pangkat, kan? Dan seseorang akan lebih dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Bahkan dengan perkara ini akan muncullah cadangan. Dia bila dia happy, macam-macam idea lah datang. Boleh tak kalau kita buat macam ni, bos? Boleh tak kita macam ni, kita buat. Jadi dia akan membantu keberhasilan kerja dia dan juga mempertingkatkan pencapaian dia, menyebabkan dia ingat, baguslah dia tu, saya suka idea dia. Tapi orang yang tak ada motivasi, kerja tak seronok, ada je masalah. So benda-benda, sebenarnya masalah kena ada tau. Dia tak ada pekerja yang tak ada masalah. Semua orang kena masalah. Kan? Macam pagi ni, mungkin ada lah kenapa lah buat live hari Sabtu. Mungkin macam tu. Ada orang yang kena datang hari ni kan. Aduh, kena dengar ceramah pula. Aduh, Samsul Debat pula. Ada orang, dia mungkin dia peminat Ustaz Non. So dia tak minat sangat Samsul Debat. So tu biasa. Dia minat dengan Ustaz ni, dia tak minat cakap ni. Kenapa tak panggil ni kan? Nak menyelesaikan, nak ngikut, nak buih kata semua orang memang tak dapat. Tapi itu antara perkara-perkaranya. Kemudian orang yang ada work-life balance juga, dia akan lebih fokus dalam bekerja. Kan? Dengan ada tenaga, semangat dia lebih. So dia akan lebih fokus dan dia tak perlu khawatir ataupun risau memikirkan tentang keluarga dia. Sebab dia tahu keluarga dia okey. Kan ada setengah orang tu sambil bekerja tu, kau misal ni, tak tahulah anak aku ni. Macam manalah belajar, macam manalah itu. Kenapalah anak aku kat rumah belajar ke tidak. Sebab bila dah ada masalah, benda tu tak ada balance, so dia mula berprasangka. Tapi kalau dia masuk work-life balance, dia tahu anak dia belajar. Dia tahu isteri dia baik kat rumah, isteri dia tunggu dia, isteri dia selalu melayan dengan baik. Dia kerja senang hati. Tapi kalau dia tahu bini kerja bergayut dengan lelaki orang, pening kan kepala. Jangan main-main. Ni contoh lah, bukan ni. Saya dah cakap dah dekat Pejasa tak ada, ni dekat Tak ada. Ni tempat lain. Begitu juga dia akan mengurangkan stres kita. Bila ada work-life balance, akan mengurangkan stres, kita akan lebih bebas mengerjakan pekerjaan kita kerana kita ada aura yang positif, semangat yang baik dan cukup akibat daripada lengkapnya keperluan peribadi kita, lengkapnya layanan kita pada keluarga kita, pada masyarakat, pada rakan-rakan sekerja. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mencapai work-life balance ni, yang pertama adalah ciri-ciri kepribadian. Yang pertama ciri-ciri kepribadian kita. Orang yang memang dah daripada kecil misalnya dia ada kehidupan yang baik, dia cenderung memiliki work-life balance dengan mudah. Kalau memang daripada kecil memang, contoh ayah dia dulu bekas tentera, ayah dia polis, ataupun ayah dia memang jenis disiplin daripada kecil, maka dia tak susah dah nak balance. Dia tengok ayah dia dulu
Ayah tu kerja, malam mesti ajak family pergi makan malam mana-mana. Jadi dia pun macam tu. Dia akan buat balik, ulang balik. So tu sebab kata ciri-ciri kepribadian dia dah dibentuk macam tu. Macam kita lah orang kampung Negeri Sembilan ni, dia orang Negeri Sembilan ni macam tu kan. Dia kepantangan dia kucing beranak, ayam bertelur mesti balik kampung. Dia tak kisah apa sebab. Dia cari sebab kadang-kadang balik dulu baru fikir sebab apa. Atau Negeri Sembilan. Jadi macam tu jugalah. Jadi bila mak ayah dah biasa balik kampung, anak-anak pun ikut jajak balik kampung. Tapi kalau mak ayah tu main sendiri dah payah nak balik kampung, tengoklah cucu dia besok. Susah. Nak pula dia nak tunggu mak ayah balik kampung, dia balik kampung. Dia sendiri balik mentak lah. Jadi ni kena boleh. Orang Negeri Sembilan ni memang macam tu. Orang Negeri Sembilan ni kata beradat banyak. Kan? Betul. Cakap Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironungkan. Tu fikir-fikir dah sendiri. Kemudian begitu juga ciri keluarga kan. Kadang tu pun menjadi salah satu aspek juga. Sebab bila keluarga dia okey, keluarga dia faham, kurang konflik. Pada peribadi dia faham apa abang kerja, tak apa bang. Abang selalu balik lambat minta maaf. Alah tak apa bang, faham. Alah besok nanti hujung minggu kita jalan abang. Abang pergilah kerja dulu, kerja betul. Nanti hari Ahad kita relax-relax dengan family. Kan macam tu. Kadang-kadang kan ada bini jenis tak faham bahasa tu, laki dah panik kerja ni. Balik tanya tu, hari ni takkan mana-mana. Ini Sabtu ni, takkan tak yang mana? Menonggok kat rumah ni. Tapi kadang isteri tu, suami tanya, hari ni kita nak pergi jalan mana ya? Tak payahlah bang, kesian tengok abang minggu ni penat ni. Tak apa bang, kita duduk rumah je. Hari ni abang nak saya masak apa, abang cakap je. Macam tu lah. Barulah cenia cap Ini fikir termolok kau, jangan fikir orang lain juga. Tapi bukan tuan-tuan lah, ni tempat lain ni. Begitu juga ciri-ciri kerja. Kadang-kadang kerja ni pun penting kan. Beban kerja, had waktu yang digunakan pada bekerja. Kadang ada konflik juga. Kadang cara dia bekerja tu, tempat kerja tu stres. Bos jadi makin hamun. Ada je benda tak puas hati. Jadi benda tu pun susah juga. Bos yang jadi tak kira. Sabtu Ahad pun dia suruh datang kerja juga. Ada bos yang macam tu. Yang jenis lahir salah hari bulan kan. Payah kan. Tapi benda tak ada kat penjara salah tempat lain. Begitu juga bab sikap. Sikap setiap individu melakukan dia pembentukan, dia nak membangunkan kerjaya dia kan, sikap dia masing-masing pada kerjaya dia. Jadi itulah dia. Jadi dalam meraih work-life balance ni akan memberikan pelbagai manfaat pada kesihatan dan mental kita. Selain pada membuatkan hidup kita rasa bahagia, dia juga bantu kita untuk dapat menikmati kehidupan kita. Kalau tidak kerja je tak ada kehidupan, susah kan? Jadi kita nak juga work-life balance ni dan kadang-kadang kita antara benda yang kita kena buat untuk capai work-life balance ni, tinggalkan pekerjaan kat tempat kerja tu. Maksudnya, bila waktu kerja dah selesai, tinggalkan segala benda berkaitan dengan kerja. Kita sebab jenis macam saya dulu, saya suka settlekan kerja. Settlekan. Kalau balik lewat sikit tak apa, yang penting settlekan je supaya kat rumah kau tak payah fikir dah. Besok pagi datang relax je. Clear. Kan? Kita juga boleh mengabaikan pesanan berhubung dengan pekerjaan luar waktu kerja, hari cuti nanti ni. Nanti dululah, nanti tu besok-besok lah. Kita kata tu. Hari ni je kerja, settlekan dulu. Cuba kalau kita kena menyelesaikan perkaranya besok, cuba bincang dengan pihak atasan untuk kerja buat benda tu esok. Macam saya kata tadi kan. Sebenarnya kadang bila kita ambil semua, boleh. Apa lagi. Sebenarnya dia macam cawan tau, macam gelas ni. Kan, kita boleh curahkan berapa banyak. Tu sebabnya ada satu kisah lah, saya tengok kisah ada satu orang tua ni, orang ni jumpa dengan orang tua ni, dia kata, macam mana cara aku nak ilmu dengan kau? Saya penat, dia pengen cerita tu panjang. Saya pendekkan, dia jumpa dengan orang tua ni nak bagi ilmu kat dia. Dia kata, lepas tu kamu nak minum, dia ringkas cerita dia ni dah 3-4 jam tunggu orang tua ni. Dia nak belajar sesuatu dengan orang tua tu, kamu nak minum? Orang ni dah lah tunggu lama, dia tanya dia nak minum. Lepas tu dia angguk je. Kemudian, dekat dalam gelas tu, dia curahkan air kopi tu, dia curah, tak berhenti. Apa jadi? Dia curah, apa jadi? Tumpah. Melempah kan? Melempah, membuat-buat. Orang ni kata, kau gila ke apa? Tak apa, kau keluar, kau fikir dulu apa yang kau nak cakap. Dia kata. Lepas tu bila dia duduk kat luar, dia fikir, yalah, aku ni nak tuntut ilmu dengan dia. Kalau aku boleh sabar. Sebenarnya perjalanan dia nak pergi jumpa orang tua tu berhari-hari. Kemudian bila dah sampai kat sana, dia tunggu lagi 4 jam. Dia marah 4 jam tu punya hal. Dia marah 4 jam tu ni cerita. Ayolah. Jadi dia kata, patutnya aku sabar sikit. So, dia pun masuk jumpa orang tua tu balik. Orang tua tu tanya, apa yang kamu dapat? Yalah, aku patutnya kena sabar. Tak, sebenarnya apa kau nak tunjukkan kau? Hidup kita ni sama macam gelas ni. Sama macam cawan ni, dia kata.
Engkau takkan boleh curahkan masalah kau isi penuh-penuh sampai kau melempah. Akhirnya bila melempah, benda tu burst. Tu yang istilah budak-budak PDPR sekarang disebut sebagai burn out kan. Burn out, Sebenarnya betul. kita ada tahap dia. Ada tahap dia. Kadang-kadang sampai masalah orang pun kita nak ambil benda yang tak sepatut kita ambil pun kita ambil. Kita ni ada limit tau. Tu sebab ada orang boleh jadi masuk ward pesakit mental, jumpa psikiatris. Bukan sebab gila. Sebab kita punya penerimaan masalah tu kadang-kadang cara kita mana masalah. Tu sebabnya kalau kita tengok orang balik pada sembahyang Jumaat, ada orang tengah macam ni, orang buka. Macam tu. Yang seorang tu relax, senyum je. Dua-dua masalah yang sama. Masalah apa? Selipar hilang. Masalah sama. Dua-dua masalah selipar hilang. Tapi seorang, aduh, aku tak halalkan. Mati lagi. Aku orang ajar. Memang teruk. Dia marah. Sedangkan selipar tu RM10. Ya. Tapi ada orang bilang, nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Tak apalah. Jalan ke tak, dia jalan tak kaki ayam, start motor, singgah kat kedai kan, dia beli selipar lagi RM10, dia pun balik rumah. Benda boleh selesai. Tapi kadang-kadang cara kita. Kan? Begitu juga kita kena ubah kebiasaan yang biasanya kita buat yang terasa memenatkan. Kebiasaan kita buat kerja tu kadang kita bekerja sampaikan tak cukup masa, sampaikan makan pun tak nak. Kan buruk tu. Tak apa, aku ada kerja ni. Jomlah. Tak apa, kau pergilah. Jangan sampai tahap macam tu. Kita kena bahagi-bahagikan. Dekat tempat kerja sendiri pun kita tak boleh nak kontrol masa kita macam mana. Buat kerja, kadang-kadang kita kena tahulah mana yang urgent, mana yang boleh kita tangguhkan dulu. Kan antara dua, mana priority dia. Mana kerja yang mungkin penting tapi tak urgent. Mana kerja yang penting dan urgent. Mana kerja yang urgent tapi tak penting sangat pun. Ada juga. Jadi kita kena pandai lah kan dalam hal ni. Benda ni orang kata dalam bahasa orang TK semua tu common sense. Macam tu lah. Jadi kena pandai lah bagi-bagi kan. Jadi untuk mencegah stres berpanjangan, keluar jap ataupun bangun jap, tarik nafas dulu. Allah Akbar. Konjo hari ni lain macam. Lepas tu dah ambil mood sikit. Kita sambung balik kerja. Macam tu lah. Menerapkan pola hidup yang sihat kan. Contohnya makan makanan kegemaran kita kan. Waktu tengah hari tu, hari ni nak makan kat mana tu, yang kerja government ni dia selalu burak dengan kawan tengah hari ni makan kat mana. Sebab tu lah dia punya stres tu kan. Makan tapi janganlah jauh-jauh mana. Stres pula kau nak balik pejabat ni kan. Alang-alang makan ni kan kat Putrajaya. Jauh pejabat datang Gombak Putrajaya apa gila kan. Jadi mana kata biarlah sesuai kan. Tapi makan makanan yang sihat itu pun boleh bantu. Bersukan macam saya kata tadi. Bagi masa je. Kemudian jangan malu minta tolongan orang. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Semua kena minta bantuan orang lain juga. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Dia kena minta orang lain gunting rambut dia. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Melainkan kes terpencil Mr. Bean. Lain. Kan? Jadi mana kata jangan ragu untuk minta bantuan pada kerja-kerja tu supaya mungkin boleh bantu menyegerakan kita selesaikan kerja. Ada orang kadang-kadang rasa malu minta bantuan sebab dia takut nanti orang pandang dia, bangang kau ni, dia takut tentu. Tak ada masalah tuan-tuan. Mintalah bantuan pihak atasan. Kalau tak tahu tanya. Jangan kita mandai-mandai sendiri. Kan? Maka sebahagian orang kadang-kadang dia akan buat juga dan akhirnya dia jadi penat. Kan? Lepas tu memburukkan lagi adalah apabila kerja tu tak dapat diselesaikan dengan baik. Dah lah penat. Buat tak apa benda buat kan? Tak. Lepas tu kena marah. Apa sebab kau tak tanya? Nampak kan dah kena marah. Dah, itulah saya nak tanya sebenarnya tapi saya tengok lain kali tanya aja dah kena marah. Kan? Tapi jangan sesekali tapi janganlah sampai tahap kerja ni saya tak tahu, saya tak nak buat. Jangan macam tu. Kita buat tapi kita belajar. Kan? Itu sebab pentingnya semangat motivasi. Kemudian berkongsilah masalah kita tu dengan orang yang kita sayang. Cakap kan tadi abang kerja banyak. Abang kena marah dengan bos tadi. Ya ke bang, kenapa lah ada marah abang? Kesian abang. Tak apa bang, abang ajak saya buatkan air. Abang nak air pun sejuk ke? Nuang kopi, tea or mi? Mak kan. Kan nilang kan. Dia kopi, tea or mi. Dia kata, okey. Saya buat kopi untuk abang. Abang nak sejuk ke panas? Buat sejuk lah. Hati tengah panas ni. Dia buat air sejuk. Kan? Barulah cool. Nampak tak? Jadi, salahnya kita kongsi dengan orang yang kita sayang. Berbincang dengan sahabat kita. Keluarga maupun orang yang kita cintai. Kan? Skandal. Tak boleh. Skandal tak termasuk ya. Atau kau lagi stres kan. Jadi mendapat sokongan daripada orang-orang yang tersayang sebenarnya akan dapat memberi semangat yang tersedih. Dan bila kita kongsi dengan mereka,
dia akan mendekatkan hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi dia faham masalah kita. Nampak Kena luangkan masa untuk memanjakan diri kita. Maknanya buat benda-benda yang kita sukalah. Kan fizikal, mental kita. Lepas tu jom minggu ni jom kita lepak kat Lake Garden tu. Nampak macam biasa pergi Lake Garden, lepak duduk dengan family, bagi family tu, bagi anak-anak main dekat taman permainan tu, kita relax. Cool, lepak tengok. Sebenarnya bila kita tengok dunia yang luas ni kan, masa tu lah kita akan rasa lapang. Macam orang lah heboh kan tengah pening kepala lockdown kan, saya cukup happy lockdown ni. Saya tak payah travel jauh-jauh, hari-hari dulu travel kan. Ni dah mula-mula nak travel balik, dah mula tanya, Ustaz free tak ni? Free, dah mula tanya mana dah. Jadi, mana kata kita kena pandang positif setiap perkara. Kan? Sebagai contoh, Irfan pernah dengar tak kisah yang Tokyo kilang kasut tu? Belum lagi, Ustaz. Dia buka kilang kasut, lepas tu dia nak buka cawangan dekat Afrika, ada satu kampung kat Afrika tu dia nak buka, dia hantar seorang supervisor dia. Kau pergi sana, kau tengok aku nak pakai kilang kasut kat sana. Kau pergi sana. Sampai kat sana, orang yang pertama sampai, bos, dia telefon. Bos, tolonglah ambil saya cepat bos. Gila bos, kita janganlah buka kilang kasut kat sini. Kenapa nak dekat sini seorang pun tak pakai kasut, dia kata. Okay. Lepas tu bos dia tak puas hati. Dia hantar pula orang kedua. Orang kedua tu cakap, bos, kita kena cepat buka kilang kasut kat sini. Kenapa pula? Dekat sini seorang pun tak pakai kasut. Alasan yang sama, tapi cara pandang yang berbeza. Makna kata, kita kena lebih positif, kan? Lebih positif ya. Supaya dapat ubah diri kita sebut. Work-life balance ni satu perkara lah. Kemudian, gunakan waktu yang lapang untuk kita buat benda yang kita suka, kan? Bila kita dah penat bekerja, gunakan tu untuk buat aktiviti kesukaan. Macam saya suka lepak duduk dengan family. Saya suka jumpa mak saya. Saya jumpa bawa wife saya, anak-anak saya, jumpa dengan mak, adik-beradik saya. Kadang jumpa dengan family, saudara mara kan duduk, berbual lah, bincang-bincang. Kemudian mungkin ada suka menulis. Kita menulis pun bagus sebenarnya. Menulis ni baik. Berkebun. Tu berkebun memang bukan kerja dan tu. Memang dulu waktu saya kerja jadi pengarah pernah satu cerita. Awak dah biasa jadi bos kan pengarah ni. Perangai macam tu lah. Bali bunga kat landscape tu dekat nursery tu. Ni boleh lah. Yang ni, ni cantik. Boleh lah. Okay. Ambil buluh ni apa semua. Boleh pokok buluh ni bambu ni cantik. Ambil susun. Kata konsep dah terbayang lah nak buat channel-channel kan. Ambil cangkul Irfan. Ya. 1, 2, ambil telefon. Kau datang ni kau tolong tanam pokok-pokok ni aku dah balik. Telefon. Jadi semua asisten semua staff yang dekat tempat saya kerja tu adalah yang datang, Pak tolong tanam siap. Tanam dah. Dia bukan orang, dia ada orang yang jenis tu. Berkabut, mungkin menonton filem, mungkin kita tengok movie. Boleh tengok tapi jangan berlebih-lebihan lah. Boleh tengok, ada kita sekadar nak lepaskan kegeraman kita kan. Macam sekarang ni orang heboh cakap filem dekat Astro tu sekarang kampung latah kena kuarantin kan. Saya ada berlakon dalam tu tapi saya pun tak tengok nak cerita Irfan. Hari tu Omar kata, bang jomlah kita boli kat Astro tu awak pun tengok. Lepas tu lalap tak sampai pun tengok scene tu. Dua-dua lalap. Lepas tu tiba-tiba dah 2 hari habis. Sibuk langsung tak tengok. Jadi orang pun tengok kelakar lah apa benda kan. Tapi mana tengok menonton filem ni mungkin tengok cerita yang kita suka, genre yang kita suka. Kemudian baca buku, satu main game pun tak ada masalah. Kau main Candy Crush apa semua buat lah. Kemudian dengar muzik kan, dengar lagu-lagu lama kan. Kemudian kita buatlah apa benda yang boleh menyebabkan kita rasa masa kita terisi. Kemudian begitu juga cari pekerjaan yang lebih baik. Kalau perlu sampai satu tahap kadang-kadang ada orang bekerja, terutama yang kerja government ni, dia selalu cakap, sampai bila aku nak kerja macam ni? Ada ayat selalu macam tu. Betul. Tapi saya dulu pernah fikir macam tu, tapi sebenarnya kita kena ingat satu perkara. Pak Ngah saya kata, kalau kau nak keluar, kau nak buat kerja kat luar lah. Kau tak nak kerja government, kau nak kerja swasta, kau nak kerja sendiri. Pastikan kaki sebelah dah kat luar kau belum, dia kata. Maknanya kat skill kau kat luar tu kita dah bersedia. Tapi masalah sekarang ramai orang cenekeh. Tu nak masuk cenekeh kan. Ataupun maknanya mengelat lah kan. Orang-orang luar cakap kan. Cenekeh ni mengelat. Maksud dia sambil kau kerja government, kau buat side income kau kat luar. Akhirnya kau lebih fokus pada kerja kat luar. Ini akan mengganggu keberkatan rezeki kita. Percaya cakap saya. Kau takkan kaya. Percaya cakap saya. Kalau nak buat, berhenti betul-betul. Kalau nak kerja betul-betul. Tu saya kata, tu sebabnya waktu saya ambil keputusan, sebab saya dulu, saya cuba buat ceramah ni part time. Lepas tu saya ambil cuti tanpa gaji. Selama setahun, saya ambil cuti tanpa gaji. Kemudian bos panggil masuk balik. Saya kerja balik, sebab bos kata tak boleh kau nak masuk kerja balik. Saya masuk kerja. Akhirnya, saya perasan,
Aku pun tak tahu mana satu part time. Aku jadi pengarah undang tu part time ke ceramah ni part time. Jadi saya kena decide. Saya kena decide. Betul lah bos tu faham. Bos saya Datuk Alim tu seorang engineer, dia sangat faham, dia sangat support. Tapi kita sendiri seorang. Jadi saya ambil keputusan, saya bersara. Bersara pilihan. Aku dah ada kad bersara, dah pergi hotel, dapat 10%. Tunjuk kad tu. Jadi tu pulang. Tapi pada saya, kalau betul nak kerja sebagai juru analisa sistem, kerja betul-betul. Kerja you all ni profesional. Kerja betul-betul. Tak usah fikir. Buat benda luar. Kalau part time, make sure jangan ganggu tugas hakiki. Itu pesan saya. Dan kerja kalau sampai kau tak ada masa nak balik raya, kerja sampai kau tak ada masa nak duduk dengan keluarga, tu saya kata kau tinggalkanlah kerja tu. Kerja sampai kau tak ada life, jangan macam tu. Kemudian pastikan kita dapat sokongan daripada keluarga. Kehidupan kita ni jangan sampai mengganggu nafsu makan kita, gangguan kesihatan. Lepas tu mulalah sampai kita tak selera makan, sampai kita dah tak ada masa, kita bergaduh suami isteri. Tu dah start masalah dah tu. Jangan sampai macam tu. Dia akan ganggu kesihatan mental. Kemudian hati rasa tak seronok je, kemudian rasa putus asa je, kemudian memiliki kerana sampai satu tahap nak bunuh diri. Benda ni berlaku. Jadi jangan sampai tahap tu. Tapi yang kerja government setakat ni kuranglah berbanding pada mereka yang kerja kat luar yang tiba-tiba kena berhenti. Bayangkanlah dekat luar sana pilot sendiri pun Irfan, bayangkan pilot yang dulu ada 4-5 penerbangan seminggu, dah tinggal 10 penerbangan setahun pada tahun lepas. Mereka kehilangan kira-kira 80% pendapatan bulanan dia. Jadi nak ukur kita ni berjaya tak buat work life balance ni, salah satunya kita berjaya penuhi urusan kerja kita, keluarga kita, peribadi. 3 benda ni. Keluarga, kerjaya, peribadi. Kalau 3-3 ni kita ada masa, maknanya work life balance kita ada. Kalau nak ukur. Kedua, kita memiliki tidur yang cukup. Bukan tidur cukup-cukup tau. Memiliki tidur yang cukup. Dia beza dengan tidur cukup. Jadi memiliki waktu yang seimbang. Tentu dia akan, kalau kita tidur tak cukup, problem. Kita takkan seronok kerja. Percaya cakap saya. Dia macam tu lah, aku sekarang tidur tak cukup. Apa tak? Kau kerja dalam pai-pai pukul 5. Balik kan kau lepak dengan kawan kau. Lepas tu kau bincang bisnes yang lain. Itu lebih mustahak. Walaupun 3 jam je kau spend masa untuk tu. Sebenarnya dia bagi efek pada kerja. Itu pun dah tak amanah sebenarnya. Jaga. Kemudian yang ketiga, kita masih memiliki waktu untuk buat benda-benda lain. Contohnya masih lagi ada masa. Macam saya rindu waktu saya bekerja dulu sebab hari Sabtu boleh pergi kenduri kahwin kawan ni. Boleh pergi begini. Sekarang Allah. Kenduri kahwin dekat taman perumahan sendiri pun tak boleh pergi. Bayangkanlah tu. Kan? Itu sebabnya jaga. Masih ada masa dengan masyarakat. Masih ada masa dengan kawan. Tiba Irfan kata, SD, minggu ni free tak? Salah, jom lepak, minam tak? Hari apa tu? Pukul apa? Tapi lewat sikit boleh, pukul 11 malam. Boleh. Kadang-kadang pukul 11 malam boleh lepak dengan Zari. Ada orang cakap, jadi yang penting ada masa. Kan? Tapi jangan tengoklah kalau malam tu malam kerja, jangan buat. Kan? Jadi mana kata, kita masih lagi mampu melaksanakan hobi kita, benda yang kita suka. Dan begitu juga memiliki hubungan personal dengan orang lain. Kan? Iaitu hubungan personal ni maksudnya apa? Maknanya kita ada hubungan dengan mak kita. Dia maksud personal ni, maksud saya ni bukan kata hubungan sulit dah. Maksudnya hubungan kita dengan mak kita tu, kita bukan sekadar dia tu mak kita, bukan sekadar nak balik kampung sok baru kau heboh nak raya, baru kau heboh. Tak, dia maknanya ada hubungan personal, masih ada masa lagi. Kalau rumah mak dia dekat, dia boleh pergi. Macam saya, memang seminggu sekali, kalau tak jumpa mak ni lain macam masa. Mesti pergi. Singgah, malam si korang dalam sekuali tu. Sekuali kan si korang. Kan orang tu kan kono lah mak buat gulai sardin, mak gulai lemak sardin campur dengan kontang dengan belimbing, mak gila tu. Kau carilah lauk tu Fan. Kan jadi mak kata dalam hal ni maknanya kita akan dapat mewujudkan work life balance ni. Jadi itulah dia. Tapi satu pendekatan saya nak beritahu kat semua, bagi menjawab work life balance ni, saya nak tanya Irfan contoh. Work life balance ni, dia kata apa maksud balance? Kan saya kata tadi, seimbang tu sendiri bergantung pada, nampak macam mustahil, tetapi bergantung kepada apa yang kita faham dengan maksud seimbang. Betul. Ada orang cakap maksud seimbang tu sama. Jadi kalau sama, contohnya ni kan ada buku, ada botol kan. Botol ni. Okey, kita ada satu botol. Kalau nak sama, 3 buku, 3 sambal ni. Kita kata tu sama. Tapi itu tak seimbang.
Betul. Jadi itu tak seimbang, dia sama. Tapi seimbang ni bukan isu sama. Bukan makna disebabkan kau 8 jam kau kerja, maka kau 8 jam juga kau kena ada kat rumah. Tak betul. Sebabkan 7 hari kerja, 7 hari lah dengan keluarga. Tak betul. Tetapi keseimbangan ini hanya akan muncul apabila kebijaksanaan kita untuk meletakkan keutamaan pada satu perkara. Bila kita pergi kerja, automatik keutamaan kita adalah kerja. Ya. Keluarga kita kemudiankan dulu. Betul, Ustaz. Tapi bila kita balik, keutamaan kita adalah keluarga. Saya pernah sebut dalam ceramah saya menyebabkan orang marah. Saya kata kat rumah jangan buat kerja. Sebab ada hak yang kita santuni adalah benda-benda yang hidup kat rumah tu. Betul. Sampai kat rumah pokok. Kita nampak pokok tu, siram pokok tu. Tu hak dia, tu benda hidup. Benda yang bergerak dalam rumah tu. Bini kita bergerak, anak kita bergerak tu, yang hidup tu. Ini kadang kita balik, kita cari benda mati. Balik cari benda mati. Cari remote, cari sofa, nak baring. Tu cari benda mati. Sampai kau pun mati dia dalam rumah tu. Ya, betul. Tapi cari benda hidup tu. Sayang, abang balik ni. Ya Allah, rindunya abang, kat isteri abang ni. Abang siapa tu? Nampak tu. Lepas tu anak-anak abah mana? Mana ni 1, 2, 3. Mana lagi? Mana lagi? Yang lain mana? Tak lapar diri lagi ni. Contoh kan? Dia happy tau suasana. Itu sebab kata saya menyantuni benda hidup. Lepas tu ada yang cakap, habis Ustaz kalau kita ada banyak kerja, takkan tak boleh buat kerja kat rumah langsung? Boleh. Setelah kita selesai menyantuni ke semua yang hidup kat rumah tu. Jadi malam pukul 9, pukul 10, anak dah tidur. Kemudian isteri pula dah mula lipat kain. Kita dah boleh dah buat kerja kita. Abang nak kerja sikit nak siapkan. Tak ada masalah. Itulah sebenarnya maksud work-life balance. Kebijaksanaan kita dalam meletakkan dan menentukan keutamaan pada satu perkara. InsyaAllah work-life balance ni bukan satu benda yang mustahil. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan SD kita. Dalam masa 40 minit tuan-tuan dan puan, dalam masa kita bersiaran ini, pelbagai satu soalan Ustaz kupas macam-macam cara nak buat aktiviti apa nak buat, macam mana nak fikir, macam-macam tips Ustaz dah bagi dalam masa tempoh setengah jam kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada yang sama-sama hadir bersama kami di pagi ini, sama ada melalui Emit ini ataupun melalui YouTube ataupun melalui Facebook. Jadi Ustaz, kita nak raikanlah satu soalan sebab masa kita pun dah semakin suntuk. Saya nak raikan, saya tertarik dengan satu soalan daripada melalui YouTube, iaitu Puan Siti Fairuzma Ramli. Dia kata, boleh tak Ustaz motivatekan mereka yang kerja sebagai frontliner dalam menyeimbangkan kehidupan? Kita faham frontliner ni sangat-sangat sibuk, mungkin terganggu kehidupan antara personal dan juga pekerjaan. Menyebabkan ramai frontliner kita ni Ustaz makan hati. Sebab kata orang dulu-dulu Ustaz, ramai orang menanam pulut, hanya kita menanam padi. Ramai orang karam di laut, hanya kita karam di hati. Akan ibu merosap-rosap, akan mati dalam perahu. Ramai orang terbakar kampung nampak berasap, terbakar hati frontliner kita. Tak siapa yang tahu. Jadi Ustaz, tolong Ustaz bagikanlah sedikit tips, ceramah, motivasi kepada kita semua frontliner kita. Tafadhal Ustaz. Orang kata kalau tengok bulan mengambang tak orang kawan kan? Kalau dah hidup namanya orang, memang takkan lari daripada dugaan. Termasuklah juga frontliner kan? Frontliner ni satu benda kerja yang paling mulia sekali, frontliner lah. Saya tak ada kata-kata yang boleh saya gambarkan nak motivatekan dia orang ni. Itulah ayat yang paling mulia saya boleh bagi. Semulia-mulia pekerjaan, itulah dia, frontliner. Mengorbankan diri, malahan ada yang terdedah dengan penyakit, terdedah dengan orang-orang yang bermasalah, kan, dengan orang yang banyak cekadak kali. Orang cakap tak nak apa macam-macam minta kan. Tapi anda semua sangat tu sebab saya selalu sebut. Yang orang mau mokak-mokak marah mentari bila mentari lanjutkan PKP dulu. Korang pernah fikir tak yang frontliner tu hari-hari pakai PPE tu. Dia lanjut lagi. Setiap kali lanjut yang sedih. Lanjut yang sedih. Sudah dia dah jadi madah dah, lantak lah, apa nak jadilah. Kan? Bayangkan kita pakai mask pun lomeh. Bayangkanlah dia orang pakai PPE. Jadi pada semua frontliner ingat apa yang kita buat ni satu bentuk pengorbanan. Jadi jangan cerita pasal work-life balance. Work-life balance sekarang ni dah tak balance dah sekarang ni pada waktu PKP ni. Memang tak ada work-life balance dan PKP ni, tak ada. Termasuklah you all. You all lebih lagi lah dengan sepanjang masa. Ada yang tukar shift, ada yang perempuan tak sampai tukar pad, tahu dah berdarah dah bawah tu, merah. Benda ni berlaku di hospital. Kadang tak semayang, terpaksa, tak ada siapa nak ganti shift dia. Orang tu tak datang pula, banyak hal lah pula. Jadi, ini satu perkara
yang tak dinafikan, dan saya sangat yakin hikmah yang besar menanti anda semua. Mungkin tuan-tuan balik besok di pangkuan keluarga, terlalu banyak rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Kita kena yakin benda tu. Surah Ali Imran, baca surah Ali Imran ayat 191. Ada orang sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri, dia memikirkan tentang kejadian alam semula jadi ni. Allah bagi gunung ganang, bukit bukau, sungai, laut. Kenapa? Awan. Sebab apa? Semua ni Allah Ta'ala bagi. Bukan sia-sia. Termasuk juga COVID-19 ni. Bukan sia-sia. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sebenarnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kena positif sentiasa. Kuatkan semangat. Dan kita pun sekarang menuju pada endemik. Jadi sikit je lagi. Ya, sabar, kuatkan semangat, insya-Allah. Balasan kita ni kadang buat benda baik ni kita tak tahu. Kerahsiaan takdir ni. Allah bagi kebaikan-kebaikan untuk kita semua terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi nak pandang kebaikan ni tak boleh tengok dengan mata biasa. Kena tengok dengan mata hati. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Adalah sebab Allah Ta'ala beritahu. Khabarkanlah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa tu? Itulah anda. Frontliners sekalian. Allah. Masya Allah. Ustaz, Tuan SD kita punya nasihat sangat-sangat sampai dan sangat-sangat tepat. Kita doakan sama-sama Ustaz agar frontliner kita tabah dan sabar. Saya bacakan satu lagi soalan Ustaz. Ini mungkin soalan kita yang terakhir sebab masa kita pun dah semakin singkat. Ini daripada Puan Nazira. Dia tanya, Ustaz, ada tips tak untuk kita as anak macam mana nak mengadakan ataupun nak jumpa mak ayah, mak abah kita? Sebab sekarang ni PKP, kerja pun makin sibuk, risau dikatakan lupa mak ayah sebab asyik bekerja dan juga mungkin sebab ada rentas-rentas ni tak sempat nak balik, tak dapat nak balik, kalau nak balik nak kena minta polis dan sebagainya. Macam mana Ustaz kita nak pujuk mak ayah kita supaya tak berkecil hati dengan keadaan kita sekarang dalam menyeimbangkan antara tuntutan kerja dan juga tuntutan keluarga tu tadi Ustaz? Tunjuklah surat polis tu dah minta dah tak lepeh ban. Kan tu. Tunjukkan tu nak ambil hati mak ayah kadang kan tunjuk mak dah jumpa dah polis mak dia tak bagi mak tu. Lagi satu mak saya sayangkan mak tu sebab saya tak balik. Sebab saya ni tak apa mak, nanti besok dah betul-betul clear besok nak saya balik sebab kadang-kadang saya sihat mak. Tapi tak tahu kadang-kadang COVID ni dah ada dalam badan saya. Tapi bila saya bawa balik saya okey tapi saya tinggalkan penyakit tu kat mak tu yang saya tak nak. Kan tu mak tabah sikit mak. Sebab ni bukannya saya tak nak cakap, bukannya saya tak nak dongang cakap mak, tapi saya dongang cakap Nabi. Nabi pesan apabila berlaku wabak, jangan sekali-kali kamu meninggalkan kawasan wabak atau pergi ke kawasan wabak. Itu Nabi dah pesan mak. Turun blok tu semua ikut sunnah Nabi tu. Sebab Nabi dah pesan mak, ni bukan kata abah ke atuk ke anyang pesan ke tak. Ni cerita tu memang Nabi pesan. Jadi saya ni mikir kasih sayang saya ke mak ayah ya, kan? Jadi cara saya hormat ke mak ayah inilah cara cakap elok dengan mak ayah kita. InsyaAllah dia faham. Cuma dia orang tu kalau sebut-sebut mengajuk tu dia saja nak perhatian kita. Tapi kalau kita tak balik pun janganlah kosong ya. Kirim-kirim lah. Kan? Kita tidak 5,000 tu. Sanyak mana tu. Kalau kirim mak ni ada lah sikit. Ya Allah. Mak tak kisah pun duit ni. Kan? Tak ada mana dah. Kalau tuan-tuan bagi ambil tu. Kan? Tapi kalau kau sakat bagi RM50 tu dia marah tu. Ya. Kan? Tak adalah maksudnya kirim. Kanlah macam contoh mak tu nak apa? Mak teragak nak makan dengan kau apa? Telefon delivery tu hantar sampai rumah mak kita. Masa dia makan benda dia nak tu. Dah jenis mak agama makan pizza. Belilah pizza. Apa susah? Tak benda ni benda betul kan. Kadang mak teragak nak makan apa, ingat tak kita makan seafood ni. Kita pun telefon restoran dah. Tolong hantarkan makanan ke mamak saya. Sekarang maklumat ujung jari apa dah hal kita janganlah bagi apa kan. Janganlah kita bagi alasan banyak benar kan. Ya, jadi tuan-tuan buat meniaga kat kedai Cina, timun Bali dimakan pahit kan. Biarlah miskin temah hina tapi budi bahasa kita dengan mak kita bertambah baik. Yang tu yang kita nak kan. Buatlah yang baik-baik kan. Mudah-mudahan. Tu saya selalu kata, selalu hashtag ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Terutama ke mak ayah kita. Sahlah kita kira dah. Wallahualam. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ni ada lagi satu soalan Ustaz yang WhatsApp sampai dekat saya ni Ustaz. Soalan dia Ustaz, dia dah berjaya seimbangkan antara kerja dia, peribadi dia dan juga
work dia lah, kehidupan dia. Tapi Ustaz, bila dia berjaya seimbangkan tu Ustaz, orang nampak dia macam tak ada kerja. Sebab ada masa dia kerja, ada masa dia bersukan, ada masa dia berniaga pula Ustaz. Jadi orang kata dia ni tak ada kerja ni. Jadi bila tak ada kerja, bos dia tambah pula lagi kerja-kerja lain. Jadi menyebabkan kehidupan dia semakin tak seimbang. Jadi Ustaz, macam mana tips yang boleh kita buat untuk kita bagi orang nampak kita sebenarnya kerja kita efisien. Kita dah buat kerja kita yang terbaik dan pada masa sama kita juga memang manusia yang baik, memberi manfaat kepada keluarga kita. Jadi macam mana kita nak tonjolkan, bukan nak menunjuk tapi nak bagi tahu tu Ustaz. Untuk jawapan saya ni semua orang kena sabar lah. Sebab saya cakap jawapan saya ni dia Samsul debat ni bagi jawapan. Orang debat ni dia akan bagi satu lalah dikaitkan. Contohnya kita tengok Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu dia buat keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Kata. Dan bila buat satu benda tu pula dan satu lagi ayat macam mana nak mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal maknanya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Bersih maknanya tidak menjadikan kita lupa kepada Allah. Lurus maknanya menyebabkan kita terus beribadah kepada Allah. Begitu juga ada satu prinsip dalam bekerja ditekankan dalam prinsip ihsan. Prinsip ihsan maknanya buat kerja macam kita nampak Allah. Dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita yakin ya Allah nampak kita. Macam kita kerja kat pejabat, bos ada dengan bos tak ada. Kan? Jadi kalau pun bos tak ada, tapi kenapa dia rajin? Ada CCTV. Wah, apa hal? CCTV kau tak nampak lah. Walaupun bos tu tak tengok, dia takut dia tengok. Makna kata sekarang, poin daripada mula saya jawab tadi, Nabi kata Allah suka macam ni. Kedua, benda-benda semua kait dengan Allah. Yang ketiga, rasa macam nampak Allah. Kalau tak pun Allah nampak kita. Dalam jawapan saya, tak ada satu pun membabitkan manusia. Pedulikanlah orang tu nampak ke tak nampak, ke kerja tak kerja. Yang penting sekarang, kita dengan Allah. Ingat, barang siapa yang berbuat sesuatu demi mengharapkan pengiktirafan manusia, nescaya dia akan kecewa. Percaya cakap saya. Tapi bila buat sesuatu mengharapkan pengiktirafan dan ganjaran pada Allah, maka kita tak dapat naik pangkat pun kita tak kecewa. Kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang pun kita gembira. Sebab kita tahu banyak lagi rezeki Allah bagi kat kita. Rezeki Allah tak pernah salah alamat. Kita mungkin tak dapat anugerah khidmat cemerlang, tapi dapat bini yang pandai masak. Kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, dapat suami yang romantik. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang, kita dapat anak ramai. Kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, tak dapat naik pangkat, tapi kita dengan family setiap minggu pergi berjalan. Kita mungkin tak dapat anugerah khidmat cemerlang, tak dapat naik pangkat, tapi kita ada sebuah keluarga yang bahagia, yang tak ada nilaian dia dengan wang ringgit dan pangkat yang ada kat dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebab kan kadang-kadang kita tengok kan benda satu kan balik-balik rumah, abah dah makan, anak tanya soalan ni paling bahagia rasa. Abah dah makan. Kita balik rumah mak kita tak tanya kau apa hal balik ni tak? Mak tu tanya. Kadang-kadang soalan pertama mak kita tanya. Kita cakap adalah makan sikit tadi, langsung dia ke dapur. Dia masak lagi. Sebab dia tahu kalau ayat kita adalah makan sikit tadi mana macam tak cukup tu. Dia masak lagi. Dah masak, makan, masuk makan baru berburak. Kau daripada mana sebenarnya ni? Nampak? Macam tu lah. Yeah. Itu sebab orang ni 9 ni makan ni punya cerita. Ustaz, Iya. Orang kata makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Dia ni makna kata budi bahasa tu orang pandang. Iya, tu sebab cerita-cerita juga kan. Lain kali pun jasa, kau jangan fikir online-nya. So ada fizikal kau panggil dan datang. Tapi lah makan. Ini burak macam tu ya kan. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan dalam hal ini jangan terlampau memikirkan. Kalau kita memikirkan orang pandang kau tak kerja apa semua. Sekarang kita buat kerja. Buat kerja tak? Buat kerja. Dalam masa sama. Kita nak work-life balance. Tapi kau nak pandangan orang. Macam mana? Kalau buat orang tu memang ada penyakit ain, tak perhati dengan kau. Kau buat apa pun takkan menyelesaikan kehendak dia tu. Jadi, macam mana pun fokus kepada kerja kita. Itu lebih penting. Dan buat kerja dengan baik, buat kerja dengan ikhlas, insya-Allah. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu Nabi dah pesan. Jadi apa ada hal? Kita fikir orang buat apa? Fikirlah diri kita, keluarga kita dan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ada kerja bertambah tu Ustaz, sebab orang ingat tak ada kerja, dia tambah-tambah.
anggaplah tu kojo daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz kan? Motivasi Jadi kalau ada soalan terakhir, kalau tak ada Ustaz, saya ingat kita dah bersiaran hampir 1 jam. Mungkin nasihat-nasihat dan tips akhir daripada Ustaz sebelum kita tutup kita punya sesi pada pagi ini untuk disampaikanlah kepada semua ahli-ahli perjasa dan juga semua penonton-penonton yang ada pada hari ini, Ustaz. Nasihat saya satu je lah. Kita ni, hidup kita ni, macam saya kata pantun yang saya sebut tadi kan, kata adat banyak kiasan kan, saya kata tadi. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, saya kata. Kenapa saya contoh tentang kata-kata adat ni? Sebab adat ni membentuk adat dan adab membentuk diri kita. Jangan ingat adab ni adab kita dengan bos ya. Jangan ingat adab ni adab kita dengan orang tua. Adab kita dengan diri kita pun kan ada. Adab dengan diri sendiri maknanya jangan kita bebankan diri kita dengan benda yang menyusahkan diri kita. Memudaratkan diri kita. Kan tak ada kau nak ambil bungee jumping. Kau nak ambil bungee jumping apa pasal? Kau terjun. Belum terjun dah mampu. Kalau lupa jantung tak berapa kuat. Mampu. Ni cerita betul makna kata ada adab untuk diri kita. Adab dengan keluarga kita. Anak kita kejap tuan-tuan ajar satu tu. Tiba-tiba dah tingkatan 5. Tiba-tiba bah nak kahwin. Tak peranyat kau. Kau ada cakap. Makna hidup kita ni sementara. Kalau kau sibuk dengan benda lain sampai tak ada masa. Jadi adab kita mana dengan anak-anak kita? Mana adab kita? Mana adab kita dengan keluarga kita? Mana adab dengan mak ayah? Kau time PKP lockdown kau tinggal dengan mak ayah kau. Mari balik-balik pasal kau tak balik. Itu soalan dia. Jadi orang kata kalau mencari pokok berbuah pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi tuan-tuan, tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik perjasa mengundang saya pada hari ini. Rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, yang baik datang dari Allah. Yang kurang macam kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan sikit apa yang dah pun kita kongsikan pada pagi ini, semoga menjadi inspirasi kepada semua orang. Pertama sekali kita kena pastikan life work balance kita dari segi kehidupan, kejayaan peribadi dan juga pekerjaan kita. Tidur mesti cukup, fikiran mesti positif. Kita juga mesti lakukan 100% untuk buat baik, untuk buat kerja sebaik yang mungkin kerana lillahi ta'ala. Kerana kita kena ingat satu perkara tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menyeimbangkan kerja dengan kehidupan, bukan saja kerja dan kehidupan tetapi antara kerja dengan kerja tu juga macam Ustaz cakap tadi, kita perlu seimbangkan, antara kena prioritikan antara kehidupan dengan kehidupan pun kita kena seimbangkan. Jangan balik tidur tengok TV, tengok Korea saja-saja, buatlah kerja-kerja lain untuk memenuhi tuntutan kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Jadi Ustaz, alhamdulillah, jazakallah, terima kasih. Semoga perkongsian kita pagi ini mendapat manfaat dan juga kita doakan agar Ustaz keluarga sihat, dilindungi oleh COVID, ya, dijauhi pada bencana-bencana tidak baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua penonton-penonton, terima kasih dan teruskan bersama Perjasa. Terus layari Facebook Perjasa, like, subscribe YouTube Perjasa untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.